Ngomong. Test. Test. Nanti. Apa saja putih-putih sikit. Dah tua. Guys, episod dah nak start tau. Takkanlah tengok je. Cik lah, tekanlah butang subscribe. Okay? Bapak. Ready? Duduk lepak sembang lelek kind of timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya walik papa, tak ada masa for a style. Bukan meja cerita, bukan sekarang kosong. Kawan dua dekat jalan cerita, tak ada bohong. Way past zaman dulu lepak bau kolong. Sekarang memo dalam, gotta pick up the phone. Way 6 dudes, bukan 5 guys, and it's that time. Had to tell us sorry babe, but they right back. Get 6 dash, put them around 6 mics. Sambil lepak like, what do you call that? Duduk lepak sembang lelek kind of timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya walik papa, tak ada masa for a stylist. Alright, welcome back to an episode oleh Bapak Firoz ni. Wan Lee. BOK. Jarang tau aku masuk podcast orang tau. Kalau Pasal lah. Ni aku nak sebelum aku nak cerita sikit lah. Sembang-sembang aku nak cakap terima kasih kepada lipat bapak yang jemput aku dalam studio yang sama-sama lah. yang sejuk gila. Apa yang buat kau nak datang sini ni? Sebab aku sebenarnya aku malas. Tetapi sangat jujur sangat jujur. Dia macam gini, dia pasal dia dekat Isun. Okey, betul. Kalau dekat Isun aku datang. Okey, betul. Kalau jauh-jauh tu lagi kalang. Malas. Kalau jauh sangat. Penat jauh Syul. Bukan studio kau kat Kalang ke? Jangan biar orang. Ni aku nak cakap terima kasih kepada semua yang jemput aku datang sini. Boleh, sama-sama. Aku nak share satu story, boleh aku share? Cerita. Time kita Ni record podcast kau. time kita record ni hari Jumaat. Betul. Tadi kita biasa kita solat Jumaat Betul. Riak lah nak tunjuk orang riak. Tak ada aku cerita. Habis lah ikhlas habis lah. Ini contoh. Cerita aku pergilah solat Jumaat. Aku pergi dengan adalah satu ni member yang nama dia Lee lah. Lee pergi jalan sekali dah sampai masjid tu. Kau tu pakcik-pakcik. Okey. Nanti dia belum cerita kau jangan ketawa. Kita tak tahu. Setan. Aku sampai masjid kan. Habis Lee memang kenal orang masjid lah. Memang kan? dia orang masjid dah. Dia orang masjid kan. Tablik. Betul. Sekali ada satu pakcik PMD ni tu. Kalau masjid Anwar Makmur ni Lee dia kalau masuk dia akan park steady dia tau untuk PMD kan. PMD ada duduk sana. Pakcik tak boleh jalan. So pakcik duduk gini. Sekali Lee salam lah. Salam Assalamualaikum apa-apa semua tanya. Kita datang dari belakang datang dari belakang. Sekali handphone dia betul-betul kat apa ni. Handphone betul-betul kat apa. Sekali aku tengok aku dah apa benda ni Lee pun perasan. Kau tahu apa dekat handphone dia? TikTok gambar perempuan dengan macam bugil-bugil tau. Kau tahu ada dolphin. Live betul main. Lepas aku tengok apa benda kan. Sekali aku tap Lee. Dia perasan korang nampak. Dia perasan. Dia dah tak kena raya. Dia kasih dolphin. Dia tak kena raya. Dia tak kena raya. Lepas tu dia macam kita tanya soalan, dia tanya soalan lain, dia jawab lain. Dia dah macam ingat yang kita tegur dia pasal handphone tu. Sekali dia tengok Lee dah tak kena. Sekali aku tengok boleh tahan tau pakcik ni. Perempuan tu boleh tahan tau. Bulat-bulat tau. Dah bulat tak apa. Lepas tu dia boleh buat macam tak tahu macam sampai macam malfunction tau. Betul Feroz. Sebab aku tengok macam gitu. Aku tengok tergugat. Sebab tu aku tanya Lee. Aku part agama ni aku risau sikit dia kan. Aku tanya Lee, ni apa hukum kalau tengok macam ni Kubah belum mula. Habis tengok pula perempuan macam tu. Habis dia cakap okey je. Kalau syahwat tak naik okey je. Kan. Kalau kena aku dah terkeluar. Perempuan Hindustan kan? Hindustan kan? Mana? Perempuan tak dia macam Filipin, Indonesia itulah. Mati. Nampaknya kau tengok lama sambil aku terbual dengan dia. Aku tengok kau tahu aku pantang. Benda ni aku pantang. Tapi memanglah kita aib pakcik tu lah.
Ya kan, kita doa sikit-sikit lah kan. Aku tak rasa pak cik tu dengar lah podcast ni. Yalah, dia tak dengar. Tapi yang kelakarnya, aku lupa pasal benda ni. Cuma dia dah remind aku berapa kali tadi siang hari. Ni benda tak boleh seminggu baru settle. Aku akan cerita seminggu benda ni. Benda ni kalau aku rasa orang tahu aku punya perangai. Aku ni kalau aku nampak benda kat, macam contoh tengah berbual sekali aku nampak benda yang aku kena cakap, aku kena cakap. Contoh macam komen sponsor 500 10,000 aku kena cakap. Tak cerita. Tak boleh. Tak payah. Pasal aku nampak wife buat macam ni. Aku nampak mandi mesat siapa kalau buat mesat. Tak ada, kau dah tahu situasi kita macam mana. Tak ada kan. Itu actually salah spelling. Message sebenarnya message. Dia bukan mesat. Okey, berbalik kepada topik berbualan kita nak kongsi. Aku nak Jangan step sangat. Kau datang sebagai guest, kau tunggu kasih Firuz buka. Dah sedap. Dah 3 minggu aku tak rekod. Orang mesej. Tak, aku terlupa. Asal tak rekod 3 minggu? Biasalah. Kau kan dah maju. Oh, aku faham kenapa dia excited. Sebab dia sekarang biasa seorang-seorang je. Dia tak ada orang nak berbual. Dia rindu. Yalah. Macam ni. Okey, sila Feroz. Alright, so kita nak berbual sikit pasal ada satu benda yang baru-baru ni viral juga. Orang Malaysia lah, daripada Malaysia pasal dia adalah salah satu mungkin TikToker ke influencer. Aku pun tak tahu nak categorize dia sebagai apa lah. Sibat tak? Aku tu rasa tu better. Sibat lah Jadi sibat beliau ni Sibat beliau ni dia adalah dikenali sebagai dekat TikTok ke apa nama dia apa DME Islam something like that lah. Okay. Jadi dia ada mention satu benda lah. Jadi memandangkan kita ni nama podcast pun dah lepak bapa. Kita yang 6-6 kat sini pun bapa. Kita pun ada anak. Kalau nak cakap pasal tukar pampers tu lah macam tutup mata boleh bikin lah. Kan? Nah, benda normal kan untuk kita kan. Jadi mungkin kita nak sentuh sikit tentang komen-komen yang ataupun benda mesej-mesej yang dia cuba nak sampaikan ni. Sebagai seorang yang nombor satu tak tahu qualification dia apa. Nombor dua kahwin pun tidak. Anak pun tak ada. Apa yang buat kau rasa kau boleh berbual pasal benda ni Betul. Jadi silakan. Bocah. Okay, so aku rasa untuk ni kan Aan bagus, dia boleh jawab yang pertama. Fuck Mescom. Okay, first kita bentangkan isu dia isu dia sebenarnya aku rasa lebih kepada dia telah membuat banyak orang kurang selesa dengan komen-komen dia. Pertama sekali atas dia tak ada pengalaman. Banyak benda yang dia komen atas dia tak ada pengalaman. And also aku dapat tahu hari ni sebenarnya dia pun adalah dia ada drop out from Mescom itself. Where initially dia banyak komen pasal Mescom. Mescom students kan. So aku rasa dia jadi famous pasal tu lah kan. Yes. So aku rasa input tu kita patut mulakan dari situ. Daripada isu about the Mescom. Apa yang korang rasa that statement yang buat korang kurang senang hati? Okay, tak apa. Aku rasa first kali sebelum kita start, sebelum kita go around and talk, aku rasa aku just nak sampaikan message yang kita kat Lepak Bapak ni bukan 6 ekor yang bodoh. Kita tahu yang dia ni content creator. Kita tahu yang apa yang dia keluarkan ni nak men-trigger orang. Jadi tak payah aku rasa kalau sesiapa yang dengar ni, kalau dia punya follower ke apa kan, korang tak payah nak cakap macam bodoh siapa korang ke apa ni semua. Kita tahu kan. Jadi kalau dia boleh main game nak trigger orang, kita pun boleh juga main game nak trigger orang juga. So aku rasa big untuk kau lah. Kau pun kadang ada guna all this type of rich bait lah. So kau rasa ini adalah satu rich bait tak? Tapi sebelum aku jawab pasal rich bait ni, kita nak kena bilang audience, kerana audience tak faham siapa DMA Islam ni. DMA Islam ni sebenarnya dia viral tentang pasal Mescom. Dia budak Mescom, dia budak Malaysia. Tak tahu area mana. Budak muda lagi, umur aku rasa 26 27. Mungkin korang boleh betulkan aku kan di ruang komen. Dia budak Mescom. Okay, dia budak Mescom, dia drop out daripada Mescom tu, dan lepas tu dia cakap buruk pasal Mescom, dan recently diorang ada fight tau dekat Malaysia. Dengan Koroy kan? Koroy. Dia kalah kan? Dia kalah dengan Koroy. Lepas tu selalunya dah habis boxing match tu, nanti dia punya host dia akan tanya DMA. Cakap dia suruh kalau DMA kalah, dia suruh DMA minta maaf dekat budak-budak Mescom. Mic tu sampai dekat dia, kau tu dia cakap apa? Fuck Mescom. Dia jalan. Lepas tu tengok budak ni, orang semua cakap dia ni kira gila babi juga kan. Lepas tu recently dia keluarkan statement yang pasal ni lah kan, tukar pampers. Gay.
Tu bodoh nama dia. Okay. Bapak ada gay. So kita buka Ini yang baru-baru lah. baru-baru. Lepas tu Bapak tak dia- salah Malaysia ada podcast apa sembang apa panggil Sembang dia? Oye. Sembang Oye. Sembang Oye. Dia pun interview DMA, dia tanya pasal benda ni. And bila aku tengok cara dia sampaikan apa yang dia nak sampaikan tentang statement Pampers ni, untuk aku nampak dia bodoh, nampak bodoh sangat. Okay. So kita nak Tapi dia punya yakin tu, dia punya confident tu sampaikan. confident level dia gila babi. Sure. So berbalik kepada Lee tadi tanya aku, adakah ini pasal aku biasa rage bait kan? Rage bait ni dia ada dalam dua, mungkin pada pendapat aku dia ada dua golongan. Golongan yang satu ni kau memang plan untuk rage bait. Okay. Untuk dapat views. Nombor dua, dia memang datang macam gitu character kau. Memang dia naturally macam gitulah. Betul dia. Contoh di YA. Okay. Contoh. Okay. Sembarang kan. Local. Local. Kalau itu local dekat-dekat dia mango. Cara dia buat. Dia kau boleh tengok dia plan. Dia tahu apa. Aku rasa dia datang sini dia bilang korang juga kan. Dia macam itu. So dia jatuh dalam dua kategori ni. Pada pendapat aku. So kalau tengok DMA ni aku rasa dia plan benda ni. Pasal dia tahu dia akan dapat engagement lah. Betul. Dia dapat engagement, dia dapat duit. Betul juga. Okay, tapi korang rasa okay, of course dia dapat engagement, dapat duit. But dia punya main source of income maksudnya, okay, whatever money is getting, I don't know. Okay, kalau let's say daripada gift, talking about gift, how much is gift for whatever kau create hatred among people? Because apa? People don't expect as a content. Only content creators will know this is content. A lot of people aku rasa diorang akan take it as apa tau? Budak ni kurang ajar ni. Kat luar. Sebab apa kalau kau nak kata content creator will understand him, artis pun tak boleh nak angkat apa dia cakap. Betul. Ada artis tu kan, orang sini tak boleh angkat. Kan. So kau rasa macam apa dia punya monetize? Untuk aku is kena berbaloi lah. Kalau orang benci kau. Sorry, tak salah aku dia ada jual produk tau. Minyak Ada? wangi. Betul Dil. Mungkin dia use the rich bit dia untuk jual that produk. Betul. Naikkan numbers, naikkan followers. Betul. Ini Kan? point Dil betul. Is it? Ni Feroz Wan An Lee, betul ni. Aku nak cakap kalau nak buat benda ni, dia aku rasa kalau kau tengok lokal lah, lokal pun ada buat benda ni, dia jadi. Contoh dia kalau kita tengok dalam bazar bazarnya Amalan. Tadi kau nak cakap bazar amalan. Amalan. Ramadan. Masa Ramadan. Kalau amalan yang pakcik aku tengok benda tu. Pakcik okey Dia akan melirik. Ini kalau kau tengok contoh lah lokal, Kaya Emilio contoh. Tengok cara dia buat konten lah kan. So dia ada plan dia ataupun dia secara semula jadi. Macam itulah. Tapi aku tengok DMA Islam ni memang terencap otak lah. Betul lah. Kan? Kalau Wan tadi kau tengok few contents about the Aku tengok last kali tu pasal dia cakap pasal kalau tolong tukar pampers tu macam gay. Okay. Tu beripik lah Syul. Kenapa kau cakap meripik? Taklah Okey, pasal- pada pendapat kau kenapa Okey, meripik? ni kita sebagai suami isteri kita tolong each other. Betul. Okay, ni aku rasa dah memang lumrah lah. Ya. Walaupun kau bekerja, kau ada housewife. Memang okey, selalunya kalau kau housewife, kau fikir tu tanggungjawab kau. Okey. Tapi at times macam kau pun nak dekat dengan anak kau. Okey. Macam kau kat rumah dan kau just help out macam anak kau tengah berak. Anak kau tengah berak ni, dah habis lah. Kau takkan nak kasih bini kau dah budak berak. Betul. Macam bodoh kan. Macam kau just automatic lah. Just tukar. Habis apa, itu pun kau anggap pada dia macam tak boleh. Dia ada satu depends gay tau. Aku ada satu kawan, dia memang ada masalah ni. So aku tak tahu lah benda ni, cuma pasal tak salah aku kita ada satu bukan family, macam kawan-kawan punya gathering. Lepas tu anak dia berak ke apa entah gitu. Lepas tu terus aku nampak dia pass kat wife dia. Lepas tu wife dia macam tak ada hook, tak ada hak, terus pergi cibuk kan. So aku tanya dia personally, aku tanya dia direct. And dia bukan confess lah, dia just cerita ke aku. So aku memang tak pernah cibukkan anak aku. Aku tanya dia, aku tanya dia kenapa? Tak lah, wah. Bukan gay. Aku tanya dia kenapa. Dia cakap dia punya dia tak ada the tolerance. Tolerance. Dia tak ada the tolerance. Jadi setiap kali dia pernah try. Anak ni dia ada dua anak. So anak yang first tu dia pernah try. Dia every time tukarkan member dia muntah.
Oh, okey. Itu dah ada sebab. Ada sebab. Itu dah bersebab. And orang rumah dia pun dah faham the situation family dia. Betul. Okey tau, lagi kesian kalau dia buat tu anak dia muntah tengok muka dia. Macam mana? Imagine. Kalau dia cebok anak dia muntah. tengok muka bapak dia muntah. Alamak. Tu kira musibah tau. Kira muka Tu musibat. Tu musibat. Tu bukan musibat. Kau imagine Betul. tengok anak bapak cebok. Macam mana kau cebok? Jap. Ni Cik Lan buat ni. Cebok gitu lah. Tak payah sebut lah. Aku tengok seronok kau pegang-pegang geli-geli tau. Masa tengok bapak muntah. Tak ada ni Lee, Andil, Wan. Peron ni aku cakap dengan benda ni. Tadi Wan cakap betul. Tu statement pun ada satu betulnya. Lagi satu, okey kita berbalik kepada topik ni. DMA je cakap macam itu. Sebab dia, antara satu sebab dia, kalau orang tukar pampers ni gay, sebab dia tak nampak macho tau. Okey. Korang bapak ni kau tukar pampers tak nampak macho. Lepas tu itu adalah kerja seorang, untuk dia seorang isteri. Lelaki macho tak boleh ambil alih tugas isteri. So dia bezakan benda tu. Lagi satu, dia taruh dalam konteks macam ni tau. Ada ke kau nampak CEO company pergi sapu sampah? Tapi dia ada cleaner. Dia dah macam gitu tau dia punya konteks. Tapi konteksnya bodoh. Taklah, tapi okey lah, letaklah CEO pun kalau dia tumpah air sikit dia lap sendiri. Betul. Dia tak ada panggil cleaner kan. Takkanlah kau nak panggil, kau nak trigger satu company cleaner just untuk lap kopi air tumpah. Betul. Kau tak nampak dalam bilik apa? Betul. Okay An, statement dia. Apa? Seorang isteri kerja dia kangkang untuk suami je. Tu mak dia kangkang. Aku Itu sebab ni. itu sebab dia mungkin itu yang apa dia nampak mak dia duduk kangkang aja. Itu sebab dia nampak itu yang dia berbesar gitulah. Marah Jadi dia berbesar gitu. Mak duduk kangkang. Jadi bapak main dah tu je. Nampak? Itu ada yang nak gula. Wan, energi baik An. Kalau kau je An. Tapi boleh ajak aku nak ring juga kan. Jadi Wan, aku support. Tu juga apa benda. Dia marah. Tapi tu aku tu kasar sangat kot. Kasar lah. Mana kau boleh It's not just right kau kahwin ke kau cari gundik ni. Betul cakap itu pada anak aku itu yang apa dia nampak membesar. An pitching jaga An pitching. Lagi satu. Maaf cakap lah. Kau macam ibarat Kau tadi. maaf cakap. Kau macam ibarat cakap bini kau macam prostitute. Betul lah. Which is wrong lah kan. Yalah betul. Kurang ajar tu. Aku punya pendapat aku rasa Jangan tanya pendapat aku lah. This tak apa okey power. Dia si DMA Islam ni, aku rasa he's trying to ikut Faizul Rizwan. Mungkin lah. No. Aku rasa tak dengar kasih aku point tu. Kasihlah point dia. Dia trying to emulate this guy pasal dia pernah nampak dia ni buat content viral. The difference between the two guys is Faizul Rizwan ni dia keluarkan content gitu dengan konteks, dengan proof, dengan bukti, dengan hadis, dengan sunnah, dengan apa semua yang ada kat belakang. Tapi dia tak cakap benda ni semua. Dia just kasih rage bait tu dulu. And Faizul dia berbual dengan artificial. Dia guna artificial berbual. Dia guna otak. Okay. Baru Artificial. betul. Ni. Bukan artificial. Tu template. Ni otak. Intelligent. Artificial. Dia pakai artificial. Betul. Tapi bagi aku pula dia bukan ikut Faizul sebenarnya. Dia cuba ikut seperti Walter Beging. Azri Walter. Kolkot lah. Si botak tu lah. Yes, Azri Walter. Tapi sekurang-kurangnya Azri Walter dia bila dia cakap sesuatu yang dia ada pengalaman, dia pun dah kahwin. Alah. Budak ni bocah ni belum kahwin pun. Tak, plus pun dia tak, aku tak rasa Azri Walter dia cakap isteri aku untuk kangkang. Aku tak pernah dengar. Dia give 100% value isteri dia. Yes. That's Azri Walter. Tak, sorry aku just Azri Walter ni dia yang macam the Malaysian version of Andrew Tate kan. Tapi dia punya content tak kasar apa. Tak. Dia punya content Dia macam motivational kan. Macam Azri Walter punya content semua tu macam bakap budak-budak muda macam kau jangan malas kau jangan malas lepak pergi duduk lepak-lepak kau pergi kerja. Aku rasa budak ni memang betul bermasalah. Dia memang nak buat orang marah tau. Azri Walter tadi kau kat rumah mu pakcik tu. Betul. Dia nak kena azan nak cakap. Situ juga ada bagi. Masih kena. Tengok. Azri Walter Faizwan. Faizul Rizwan. Kau kan pernah panggil, takkan lupa nama dia. Faizul. Dia
beza dengan DMA dia macam gini. Contoh je kalau dia ambil konteks daripada Azri Water dan juga Faizul, dorang promote men's masculinity. Macam gitu. DMA dia boleh ke arah macam gitu. Kalau kau tengok duduk cara dia buat interview macam gini. Andrew Tate gini kan. Kira nampak macam confident. Tapi dia punya thoughts tu, dia punya cara dia buat dah over sangat. Over confident sangat. Aku tu mungkin dia salah bawa aku. Dia nak ikut macam orang tapi tak jadi. Dia boleh cakap diri dia pretty boy. Tapi dia boy lagi lah. Sebab apa tu aku rasa fokus dia ada pada ilmu yang diorang ada, tetapi dia membawa cara adab dia yang tak ada. Betul. Adab Kan? dia memang habis. Tak ada. Betul, pasal dia kalau nak buat, dia pasal dia cara dia nak buat tak dia macam ni kan. Kau sebut gitu. Nak nampak macam maskulin. Itu Illuminati. Big buat Okay, bukan Tu kau nak panggil Dajjal. Oh, Dajjal Salah. Syaitan. Gini kat bawah. Oh, gini tak boleh. Kalau gini, Itu lain. kalau ni bawah aku atas. Itu Didi. PDD. Aku baru tengok PDD sidetrack sikit. Aku baru tengok PDD dokumentari. Alamak gila babi lah. Netflix Bukan Netflix. Bukan dekat YouTube. Alamak macam-macam aku Dia tengok. dekat Prime ada. Prime ada eh? Prime ada. Aku tengok daripada dulu lah. Dia PDD party tau. Kau nak pergi ke? Tak ada lah. Aku jangan macam itu. Nampak cenderung ke nampak kau ada Dapat peluang. try Leo big. Tak. Kau nak tahu siapa yang selalu pergi PDD party? Apa? Yang tadi kat ni masjid. Masjid tu lah. Kau dah fitnah. Siapa nama Haji tu? Okey, berbalik. Kita tarik balik sikit. Tapi ni yang di interview. So ni yang tu podcast lah, yang di interview podcast tu Saya mau Yang pakai baju oren. Aku dia ni I mula jawab kangkang tu. Asal? Dah cakap apa? Apa? Aku dah cakap kan? Wan dah cakap tadi. Tadi aku dah cakap. Tak boleh lah. Kau tak boleh say that to your wife lah. Yalah, kau Mana kau kangkang boleh? Apa kau? Aku nak kena kangkang tu kau. Korang semua kan dah jadi bapa aku tanya korang. Betul. Kalau kita ambil alih tugas, okey, korang tahu apa tugas suami tak? Aku tanya korang satu-satu. Ni pada pendapat korang. Okey. Kita tanya satu-satu. Nafkah zahir dan batin. Okey, Wan dah cakap dah. An pula. Kau potong gitu je. Tak apalah dia potong. Dia macam dapat energi pada aku. Dia betul terus gini kan, terus macam terus lah. An pula. Untuk provide lah. Provide. Yeah. Okey. Dia tukar English lah pijak lah. Okey. Betul apa? Provide shelter. Provide security. Betul. Wah, hari Wan on fire ke? Bodoh betul. Aku rasa pada aku lah tanggungjawab suami everything. Tanggungjawab isteri is kalau suami suruh apa-apa take over tolong ke apa di semua isteri dengar. Betul. Okey. Dia macam ni. Pada aku bimbing anak-anak dengan isteri ke arah agama lah. Okey. Bimbing Sebelum aku tanya Lily, kau kena jawab benda ni betul atau tidak Pasal kau ke arah Islamik aku tanya kau benda. Pada pendapat aku Tablik dah. kau tablik kan buat apa? Dia tablik lepak apa? Kalau kau betul-betul kata Batman tu Batman dia. Dia black man pula. Pasal dia betapa? Black man. Tapi tak betapa aku lampang satu kali. Mana? Kau tanya Pak Haji pergi tanya gas. dia. Tak ada. Pak Ji tu kalau dia sembunyi dia nak scroll. Okey. Pada aku tanggungjawab seorang suami ni dia everything. All rounder lah. Orang dia cuci bersihkan rumah, jaga anak, apa semua kan, kerja cari nafkah semua. Betul. Isteri buat apa? Tanggungjawab isteri buat apa? Tanggungjawab isteri untuk menolong suami. Tengok kalau penat ke apa, masak. Siapkan suami, Siapkan suami. Kasih cantik, kasih apa semua kan. Tutup air suami dah segala ni. Betul tak Ali? Dia betul, tapi benda tu dia kena lebih kita kena Apa? explain lah. Okay, sebab apa tau, benda ni dia pernah terjadi depan aku ada seorang isteri ni dia belajar agama, semua dia belajar. Okey. Dia dah jadi apa tau, dia jadi satu benda yang untuk dia entitlement untuk dia. Faham? Dah jadi gitu. Dia salah faham. Patut kau semua buat. Aku kalau buatkan kau kopi atas ihsan aku. Masalah hati-hati juga orang masalah perempuan. pula Hati-hati. Sebab apa tau, dia tak belajar habis. Okey, sekiranya aku nak buat kopi, semua kerja kau, cuci semua kerja kau, semua kerja kau. Okey, tapi aku kalau nak buat atas ihsan aku je. Tapi kau ingat, kalau sekiranya kau harapkan suami buat ataupun kau yang sebagai isteri kau buat, suami kau tak kasih kau redha, syurga pun kau tak dapat. Betul. So hati-hatilah. Dalam Dah tu tablik lepak apa? Kau semua dalam. Apa ni? Okey, boleh tak aku Lagi fahamkan dalam pakcik tu. Boleh. sekiranya Ada perempuan. sekiranya kalau let's say isteri suami tu redha dengan apa isteri dia buat.
let's say macam okay lah kau tak nak bagi aku, kau tak nak masak aku, kau whatever, tapi dia redha, dapat ada syurga, betul? Dapat sebab memang tugas suami. Walaupun orang luar nampak macam kau tak tahu jaga suami dekat Boleh, tapi suami kena buat lah. Kalau suami tak buat, dia tak redha lah. Oh dia kena redha buat. bukan cakap hati redha, lepas tu kat rumah baju dah busuk gitu. Bukan redha. Itu dah jin tinggal. Itu dah kira apa tau, dia fikir nasib kau lah perempuan, dah kira gitu. Dia kira macam dia bukan redha tu pasrah nama dia. Kalau redha tu maksudnya okey lah, tak apa, tak nak buat, memang tugas aku buat. Tapi tetap aku sayang isteri aku layan dengan baik. Kan lagi satu bagi suami juga satu. Kau kalau kau expect pula semua isteri kau buat, lepas tu kau apa tau, tengok isteri kau 24 jam dengan selekeh, dengan baju kelawar tak habis, semua dia kena buat. Lepas tu kau cukup time kau cari orang luar, kau cari perempuan dekat luar, kau cakap apa, sebab isteri I tak ada masa nak bersolek dengan I, tapi kau jadikan dia macam hamba abdi kat rumah, pun tak boleh lah. So you want something, contoh you want your isteri, okay, aku cakap kau, aku cari dengan kau, jumpa dengan kau helper lah, aku dapat kau helper, tapi hari ni kau cantik je untuk aku kat rumah. Dalam konteks dalam zaman sekarang ni macam mana? Ni benda aku rasa aku nak tak sikit. Pasal aku rasa among the rest of us, aku pay housewife. Okay. Aku bersama. Yalah. So aku rasa kau boleh relate lah. So aku rasa pada aku, kita banyak bagi-bagi lah. Yeah. It's all about teamwork. Understanding. It's more or less understanding. Pasal kira aku pay makan, baju semua, budak-budak, anak-anak semua banyak dia yang siapkan. So aku more or less tanggungjawab mau tu rumah lah. Kira kerja, cari nafkah. Then after that cuma ada a few things macam is demanding lah. Macam dia cakap okay, mungkin weekend, Saturday, Sunday kan, satu hari memang untuk family. Okay. So that is the only time macam untuk aku dengan anak aku lah. Bawa anak aku keluar. So, ni contoh lah Wan. Ni contoh. Isteri kau lagi dia jaga perintah Allah, syurga tempat dia. Sebab apa? Dia ihsan dan tolong kau. Kau redha atas apa dia buat. Itu je. Itu pasal aku cakap, aku rasa for modern days itu usually what happen lah. Okay. Kita akan bagi responsibility. Then at times macam hari dia sakit lah. Hari dia sakit, that's when kau need to step in lah. Correct. Hari dia sakit, that's when kau need to step in. Kau need to take urgent leave ataupun time off, whatever it is. Then you have to do it lah. Betul. Ataupun kalau kau tak ambil tu time off sekalipun, macam aku kalau tak sampai dia rabak, dan aku tak ambil. Tapi at the same time makanan anak bini, anak-anak semua kau nak kena follow lah. Betul. Be it kau tak masak, kau order. Kau tak order, pergi beli. Kau tak beli, kau buat something lah. As long as benda tu, tanggungjawab tu tetap harian jalan lah. Betul. Dia pula macam mana, Dil? And aku ada benda nak add. Sebelum kita kahwin, kita kadang ada this ego tau. Betul. Kita ada this high ego, and kadang ada macam perasaan macam pentingkan diri sendiri. Cuma kita tak realize that tau. So aku lebih cenderungkan bila dah kahwin tu, kau nak kena buangkan ego kau nak kena buangkan perasaan pentingkan diri sendiri. Betul. And the importance of teamwork when comes to ni lah, kerja rumah, everything. Cuma aku rasa benda ni kau boleh jawab. Okay, untuk sebagai seorang isteri yang kemas rumah, jaga rumah, uruskan rumah, kan, tapi dapat tahu suami scroll TikTok macam ni. Lagi-lagi Pakcik tu. Pakcik tu, pakcik masjid. Itu biasa. Tu mungkin pasal dekat rumah tak boleh scroll. Jadi bila dekat rumah dia tak boleh masih scroll. dia ada untuk scroll benda tu. Itu dia Li. Kat rumah bang tengok apa tu, bang tak ada, tengok-tengok nasib ni. Mungkin tu je lah masa yang dia ada. Masa dia ada. Terus aku cakap inilah contoh bila orang kata time tunggu kubah, time journey ke masjid, itu je dia ada. Okay. Jadi sorry aku lah. So macam tadi, macam Wan dengan Adil dah ceritakan daripada segi isteri yang housewife Jadi daripada segi kita yang wife kerja lah pula Okay. So pendapat aku pula, bila wife kerja ni pun dia punya responsibility dekat rumah tu dah kena 100% share lah. 100% share. Jadi untuk macam aku ni kira based on aku punya personal wife aku punya orang dia very teratur. okay. Dia very teratur, dia semua nak bersih, semua nak on time. Jadi dia sendiri tahu perangai dia macam mana. Jadi dia pun jarang akan suruh-suruh aku.
Pasal kau tak teratur sangat Dia pasal dia kalau aku buat dia akan tak happy. Faham tak? Dia akan tak happy. Tak kena kat mata dia. Masai tak lah. Masai dia macam dia ada standard. Dia ada standard dia. Fancy sangat lah. Tak lah tak. Aku okey. Alright, boleh. Apa kau? Okay. Dah. Jauh. Okay, tak. Okay. So basically macam let's say for example jemur baju. Okay. So dia ada dia punya cara, dia punya standard. Jadi kadang-kadang bila aku buat, kalau suruh aku tolong, aku buat, dia akan diam tapi nanti dia akan bilang aku ada tak happy lah. It's not right lah, it's not the right way ke apa-apa. So nanti after a while dia tak akan suruh aku lagi. On aku pesat pun aku tak take advantage of the situation. Kan? So aku pun faham kalau dia tak suruh, tapi kalau dia minta tolong aku tolong, tapi aku pun akan cakap dengan dia I will do my way. Bukan my way. Bukan. My best. My way or highway. The Kalau best, aku cakap my way. the best yang aku boleh buat. Lepas tu kalau ada kurang ke apa-apa, you betulkan. Habis itu kan. So itu responsibility. Lepas tu bila Pak jaga anak, homework ke apa ni semua. Tapi again, satu benda yang aku rasa banyak orang selalu lupa is kita dua-dua keluar bekerja. Yalah. Right? Jadi kita lelaki selalu akan ada time off yang kita keluar pergi main bola dengan kawan. Kita pergi minum kopi, kita pergi apa semua kan, lepak kan. Selalu banyak husband and wife yang bekerja ni akan lupa yang wife pun perlu that one. Yalah. Dia Main perlu bola, time dia. maksud wife perlu main bola. Main bola, lepak dengan kawan. Which is aku pergi agree. masjid solat Jumaat. Betul. Cabut masjid, Pasal cabut tarawih. Especially pasal budak-budak punya preparation. Okay. Kita kerja, kita balik yang prepare budak-budak so isteri apa. So diorang dah kerja, balik kena prepare barang-barang, diorang juga. So kita just macam okay, aku dah habis kerja, aku balik, aku dah ni aku punya time. Yes. So time dia bila? Itu yang kita selfish. Kadang-kadang bila kita balik dari kerja pun, kerja yang beling-beling kita kena bikin ni kerja senang-senang. Tidurkan budak-budak. Buang sampah. Big, kau punya rutin apa, Big? Kau rutin macam kau. Okey, macam kau lain sikit. Kita. Okey, Aku buka cerita. tak, sebab apa kita tak faham orang rumah dua tingkat ni. Apa buang sampah bertingkat dua Kau jangan bilang orang. Buang sampai di atas. Jangan. Kau relax. Kau tanya Pak Haji. Okay, macam Habis kau kau pula, rutin. macam kau pula, wife kau kira businesswoman. Okay. Entrepreneur, betul lah. Ya. Right. So what's the Kat rumah pagi Daily bangun macam mana kau Rutin. Okay ni Feroz, Dil, An, Wan, Lee ni aku bilang kau satu benda ni. Aku jangan nak nasihat kau satu benda. Tak payah panggil everyone punya nama. Okay guys. Biarlah. Cara dia. Ni rumah aku, bukan rumah kau. Oh, okay. Wah, dia dah Tak puas hati pergi cari Pak Haji. Pak Haji nama dia? Kau cari Pak Haji. Kau punya perangai ni macam dekat sana. Zainis. Kau main episod aku dah ban. Ni apa? Ni sekejap. Ni berbalik. Okay. Ini isteri aku dia businesswoman. Okay. Aku pula tadi Wan dengan Dil ada share pasal apa stay at home mum. Isteri diorang kan full time kat sana. Aku sementara at this time of recording ni aku kira aku stay at home House husband lah. okay. kita respect kau. Rabak weh. Rabak Rabak gila sial. Kau tu dah rasa macam kau tengah buat benda dia cakap rabak aku dah rasa macam Lagi macam dua tingkat Cerita macam mana bini kan stay at home mum ni lah satu. Kalau kau dapat lagi, kalau kau tinggal ada mentua kau tinggal dengan kau. Bila dia balik kerja kan, bila dia balik kerja dia penat. Kita faham lah orang tua dia penat. Kalau dia tengok macam kenapa tingkap tak tutup, nanti tanya aku macam kenapa tingkap tak tutup. Tapi hati aku macam ya geram tau. Betul lah. Aku penat. Faham. Tapi aku tak fikir macam tak apalah aku redor lah. Tu redor. Betul. Kan? Sebab tu aku popular. Redor ni. Okay. Kan guys? Sabar. Kau popular sebab kau redor. Aku redor. Tak, dia nak bilang tu house husband sebenarnya tak senang. Housewife tak senang, house husband pun tak senang. Dia pun susah. Aku tengah tunggu rutin kau mana? Oh rutin. Rutin kat rumah. Rutin aku biasa lah. Macam aku cakap kemas rumah, bangun subuh. Buat tu. Kau cakap subuh. Kau relax. Kau nak cakap subuh. Nanti subuh. Okay. Bangun subuh. Okay. Kalau boleh tajuk pun tiga. Aku nanti je mesti nak cakap tajuk dah janji. Dalam. Jadi kau dapat tajuk. Tajuk. Okay, tajuk. Okay. Kau ada penyakit tak ada tajuk. Tajuk subuh. Kau ada penyakit. Dah tak ada. Bangun subuh, kemas bilik. Kemas. Aku kemas bilik. Oh, okay. Ya, budak ni world lah siul. Betul, kau relax. Okay. Aku tak macam member kau yang sama juga buat bisnes dengan kau sama kan? Well. Jangan. Dia suka kait kau orang ni. Okay, ni jap. Apa balik?
Lapang balik. Yang tadi Kemas rumah. Siapkan anak-anak main sekolah. Masak. Aku tak kerti masak. Tak reti masak. Masak bini. Masak bini. Aku memang tak kerti masak. Dia ni kalau masak mesti ke laut ya. Laut. Kalau nak tanya, apa ni, korang tak ada plan nak ambil helper ke? Ada, kita ada helper dah balik dah. Oh, memang ada helper dah balik. Memang ada helper. Sebab dia macam gini. Bila helper balik tu, aku dengan wife dia rasa orang kata tu rasa macam istimewa tau. Macam rumah ni bila kita kemas ni macam rasa kasih sayang. okey. Kalau ada helper, kita mengharapkan helper. Aku kalau helper ada lagi, aku akan duduk kat home studio aku mengedit. Walaupun tak ada edit. TikTok je. TikTok scroll. Nasib baik kau explain. Bukan sayang helper sekali. Tak, bukan. Helper memang bukan not my type. Okay. Kita dah scroll TikTok. Sambil-sambil dalam TikTok tengok lah. Ada dolphin. Ada dolphin. Kalau ada toilet basah sebelah, pakai. Sambil-sambil Fero. Kau pernah kan? Kau tengok. Kau tangkis aku. Tadi kau tengok. Alamak, Cilan tengah bergilik. Nak juga. Tengok. Astagfirullah. Dia macam gitu. So bila ada helper tu, kita macam biarkan helper buat lah. Helper buat. Tapi bila tak ada helper, nanti aku kembali rumah. Tapi bini aku adalah buat benda kan. Masak, makan. Tapi kita rasa seronok lah dalam rumah tu. Faham. Maksudnya sambil macam langsir, tengok isteri pun tengah senyum buat tapi tak macam gitu. Okey. Itu fantasi. Itu fantasi Li. Itu advertisement. Advertisement gitu. Advertisement apa Li? Tak ada cerita. Ada. Dia advertisement cerita apa? Produk apa dia jual? Soplan dah. Langsir, dia jual langsir. Ya, tapi aku rasa satulah. Apabila kita buat kerja sama, betul. Dia akan lagi merapatkan suami isteri. Betul. Dan dia akan lebihkan anak. Agree. Betul tak? Boleh terjadi. Dia berbuat suami isteri lah. Boleh terjadi. Dia berbuat suami isteri. Sebab apa? Kau kadang tu aku rasa rumah tangga ni, you got to find ways to get the spark back. Sebab apa tahu? Untuk aku, macam aku cakap, aku percaya yang rumah tangga ni kebanyakan masalah dia apa, tak ada usaha untuk cari spark. Okay, dia dah jadi sayang, tanggungjawab. Cinta dah tak ada. Terus terang, macam cinta, untuk aku bilang isteri aku, cinta dengan kau tak ada. Sebab cinta tu dulu tau, waktu baru-baru, kira kalau baru letak dating lautan lah. api baru kau nak. Sekarang kalau ada lautan api, dia cakap aku tak renang, asal aku nak susahkan diri aku. Betul lah. Tapi dia dah sayang dengan tanggungjawab. Betul tak? Masalahnya aku cuma satu je. Aku kenal isteri kau kan. Aku jadi takut untuk kau. Tak, aku pun takut untuk sepupu aku juga. Energy pergi kat dia. Sebab cinta dia lain. Dia boleh renang cinta tu. Tak ada, kalau dah mendalam sangat, dia boleh campur DNA Islam. Jadi bila cinta dah tak ada dekat isteri, cinta kat siapa? That is dangerous. That's where dia boleh spark kat luar. No. You dangerous. Tapi apa tak, Allah lindung aku lah kan. Apa tak, Allah pelihara aku. Kidney pula dah baru. Tak, sebab Rambut dah tebal. tak dah pakai jeans. Sebab apa tau? Sebab apa? Allah pelihara aku macam ni tau. Kerja buka rumah. Ya, betul. Kan aku keluar pergi studio. Tak perjalanan ke studio pun masalah. Tak lah. Aku tak gitu ketara sikit. Alah, tu dah pancing pergi masjid. Apa lagi kau ni pergi studio? Jaga tau Li. Kalau tengok kau punya lifestyle ni, nampak gaya macam cenderung dia ke sana tau Li. Ke masjid. Tapi cuma sekarang ni, to be honest, isteri aku banyak tanya. Betul. Tanya asal pakai jeans There's a few questions. One of the few questions tanya, sekarang asal keluar tak pakai topi? Asyik alhamdulillah lah. Rambut dah sudah lebat. Betul. Aku pun nak jadi orang biasa juga kan. So orang tak biasa. Macam mana? Pakai topi tak biasa. biasa pakai topi macam kempen kan. Pulangkan tangan kami kan ada topi. Contoh macam tu lah. Kempen kakak kau. Sorry, kau ada kakak. Sorry. Bobby risau. Tak boleh sokong bukan Cakap pasal kakak. Kakak siap Kakak yang cantik. Tak payah bilang orang semua. Tak tahu. Kita dah kena bertahun. Oh betul Aku lupa ni. Tapi kakak kau cantik. Dah tahu. Kau nak cakap 3 kali lah. Kau nampak kakak cantik sepak muka kau. Berbalik pada topik ni tadi, cakap pasal ego. Ada orang cakap pasal ego kan. Ada. Lee tadi brought up itu cerita tu baik tau. Okey, contoh pasal kalau kita rumah tangga, cerita rumah tangga korang setuju atau tak setuju, lelaki ni, kita suami dia macam ada ego sikit tau. Kita tahu lah macam kita dengan bini kita
isteri kita ni, kita tahu macam kita sibuk kerja ke apa kan, aktiviti sendiri. Kadang maaf kata bersetubuh pun tak selalu. Kau tahu tak rasa benda, kau tahu macam renggang tau. Lepas tu habis kita sebagai lelaki, kau diam, kau relax, baca room kau ni dah jadi podcast 2 tahun. Bodoh, dia tetap bodoh. Bodoh. Tapi kau tahu aku apa? Kita rasa macam kita nak ada spark dengan isteri. Kau tu rasa macam alamak tak apa, nanti lah besok. Kau tahu macam nak contohlah nak ajak date. Kan aku dah rasa macam itu tau. Aku rasa macam aku nak ajak date tapi rasa macam malu. Macam kau cakap tadi, cinta dengan isteri, kita dah tak ada cinta dengan isteri tau. Kita macam sayang dengan tanggungjawab sebagai seorang suami. Lepas tu kita sayang dia sebagai isteri sebab dia adalah ibu kepada anak-anak kita. Okay lah. Aku rasa episod ni pun kita dah boleh cakap dengan Demi Islam fuck you. Kita masuk kat sini lah. Pasal aku nak tanya soalan-soalan sikit lah. Pasal aku tadi cakap pasal spark-spark tu kan. Ada tips-tips? Ada tips. Macam mana kau buat spark-spark tu? First important bawa keluar. Get out of the zone. Maksudnya betul. House rumah kau. Keluar jalan. Call my wife dia orang. Sebab apa tau, kalau kat rumah kau akan get comfortable, no spark, eventually kau spark sikit, kau excited je, you will end up dead and habis. Dia gitu. So kena keluar. Keluar 2 orang lah. Keluar 2 orang lah, takkan bawa bibik sekali. Salah, anak ada anak. Spark dengan bibi Kita 2, bibik dengan pakcik tu 3. Double date. Kan? Bodoh lah, untuk pakcik aku tu terbatuk-batuk. that is one of aku punya aku rasa effort yang aku buat lah. There's a lot of ways lah. Ada orang pergi main bowling, ada orang main dart, apa semua kan. Ada orang main dam Ada orang cari burung, sumpit burung, macam-macam cara boleh. Sumpit burung kerja kan. Aku dengar, aku pernah kau nak pergi dating dengan bini kau bunuh burung. Aku pernah dengar setan. Aku pernah dengar nak main spark-spark ni beli kostum-kostum. Okay. Okay, that one I think is also one of the good ways, seriously, Sebab apa? Kau, okay, lelaki ni kita memang fantasy tau. Kita punya mind ni is very wild. Tak boleh dengar benda-benda gini kan, kita wild. And apa tau, and isteri kita lah tempat kita. Correct? Betul lah. Itu orang tak faham. Tanam. Ini betul. Tapi kenapa suami pergi cari, contoh, kenapa suami pergi cari perempuan lain untuk fantasi. Sebab malu. apa? Malu nak minta. Sebab bukan malu nak minta, sebab dia respect dia tu isteri. Terlalu respect. Terlalu respect. Macam ini isteri aku, takkan aku nak buat benda macam ini. Kau faham tak? Tapi kalau perempuan kat luar, dia tak ada kena dengan Dah habis kau. apa? Dah habis. Aku suruh kau pakai kostum kucing. Kau pakai, kau bayar. Lepas tu kau kejar. So pakai rambut pobik dia pakai. Pakai. Seronok. Pakai rambut pobik dia pakai. Patutlah aku pernah nampak ada lelaki tu dia kejar macam kucing daripada Seligi sampai Tekka. Ni apa cerita pula ni? Daripada Seligi sampai Tekka dia kejar kucing. Aku betul-betul kucing. Perempuan dia kejar. Jauh sangat. Sampai kat Tekka, masuk Mustafa naik lip. Sana murah. Sana murah. Terus aku cakap dengan dia. Bukan dia, sorry. So macam bagi aku lah, salah satu tips is that you need to make your effort no matter what. Macam aku tahun ni 13 years, Alhamdulillah. Next ni 1 December lah. Aku punya birthday, aku nikahnya hari kan. So 13 years. So aku rasa kalau the effort you don't take, balik, macam aku lepas meniaga, baring, lepak gitu. And apa tau, aku kena separatekan sebab aku kira nearly 24 hours dengan isteri aku. Betul. Dia tak ada apa tau, susah nak dapat perasaan rindu. Because always together. Cuma tadi kat Ayai, Feron dah nampak aku macam bini aku tak ada, aku cari wire sikit. Rasa apa pun dia uruskan apa. Aku ni jadi semua isteri aku uruskan. Aku memang macam tu punya. Aku punya whatever scheduling apa-apa semua dia urus. Aku nampak bila Pak dia nak makan obat dekat Ayai. Kan dia dah keluarkan satu ziplock bapak besar bapak ziplock. Lost. Lama aku tunggu dia. So dia keluarkan termenung lah. Bukan. Menung. Bukan. Dia cari obat dia lah. Dah pusing satu orang dah patah balik kat ubat yang first tadi. Ni. Aku tengok sampai tahap ini tadi first dia dah angkat. Aku punya rabak je dependent. Kau tanya Firuz, aku cari kasut berapa lama sampai dia nak kena layan aku tau. Aku dah jadi isteri dia kat aku nak cari kasut biar lama. Tak tahu. Dia nak kena macam dia, okay, kena kasut apa? Kita kan dia yang layan aku lah. Carikan dia kasut pun sama apa. Sebab aku dah terlalu macam apa-apa aku
prefer wife aku, okay, kau decide kan. Which is not a good thing lah. Not a good thing. Lepas tu isteri aku cakap, kau ada mati aku kahwin lagi, aku cakap aku kahwin. No choice. Yalah. No, you always have the choice. Jangan buat otak no choice. Fuck you. You always have the choice. That's why I say you danger. You die. You danger. Tapi okay lah, again going back. Untuk aku, okay, keluar. Bawa isteri kau keluar. Get your children to go to your parents or Have to whatever lah, have you to can lah. do. Keluar pergi dating macam dulu lah. Pergi makan at least, lepas tu bawa jalan-jalan. Then Wayang then lepas tu ni pimpin tangan, have some Intimacy lah. a bit, little bit. Ni isteri dulu apa ni, Matai boleh bikin Matai apa. time kau buat, Tak malu kau macam pun, hamba no. dia tau kau buat. Macam Macam hamba arwah, tau. macam arwah. Macam anjing kau jadi untuk dia. Betul Tapi lah. asal sekarang tak boleh, betul Abi Betul. So Jadi setuju tak setuju, suami ni dia ego sikit. Betul. Memang ada lah. Kan? Ada sikit lah. Cuma nak kena tone down banyak Banyak gila. Banyak gila. Banyak tau dia punya proses tu. Correct. proses apa? Proses untuk Nak tone down kan bukan senang tau. Yalah tu, tapi kalau Lagi yang lelaki yang mulut susah berat punya. Berat. mulut semurut susah berat. Ada masa berat nak suara punya. Betul, Itu kan? yang leceh tu. Macam pakcik tu lah. Dia cari time pergi Pakcik tu lagi. Dia bukan Jumaat ni je dia buat. Kau fitnah. Okay, last. Last kita buat closing, kita wrap up. Okay. Kita wrap up Yo, what's up, satu-satu man? bagi nasihat kat pakcik tu. Boleh tak sebelum wrap up? Dia Kau Islam nak wrap up, tapi kau tahu aku kan macam ni. Kan? Sebelum aku wrap up, aku rasa benda ni Kau nak tambah segmen kan? tak Kau nak boleh. tambah segmen kan? Dia bukan hanya pada aku. Okay. Tapi mungkin masing-masing ada cara masing-masing. And this is interesting. Okay. Kau rasa Apa? kalau kau nak create a spark, apa cara kau bikin? Okay, dan kita pusing satu round lah. Yeah. Lepas tu closing. Correct. Kan Nina ni. Dia dah buat satu lah. Pasal aku that time during dating aku tak ada banyak time dengan dia keluar. Okay. Pasal dia kena jaga banyak benda. Naik motor pun tak boleh naik motor dengan dia. Aku time time. Tak langgar ke? Tak. Gila nak langgar. Dia langgar bapak dia. Kau gila. Kau jangan campur. Bodoh lah kau. Okay. So benda tu untuk aku is to have dia punya time together, especially macam ada 4 anak. So bila balik tu dia akan kecoh huru-hara. Okay. So the best thing is to have macam kau cakap go to have Go to hell. go to have Okay. go to hell. Go to have time together. Especially macam untuk aku punya main thing dengan wife aku is either pergi makan. After makan kita go. Tengok wayang dah susah nak tengok wayang sekarang. Susah gila aku cakap kau. So bila dapat tengok wayang tu kau rasa macam best apa. Festival is halal. Kau boleh pimpin tangan dia. Kau boleh baring kat dia punya bahu. Dia boleh baring kat bahu kau, tak salah pun. Kau tengok wayang kan? Yelah. Okey, lagi. Kau nak buat wayang ke? So that thing yang bila kau rasa macam this is the time yang get away from the kids for a while. Bukan kita tak suka anak kita. Of course. So kita just get away from them for a while. Kita dapatkan that intimacy, kita punya spark balik. Then after that, then life goes as per normal. Seronok. Kalau aku aku growing up kan, kira kenal bini aku masa baru-baru rumah tangga semua kita duduk parking. Okay. So kita punya spark balik parking lah. Biasa lah tu. Kira macam just like good old times lah. Tapi ni kau dah halal apa? Just Halal. balik parking kadang-kadang just go day use. Macam dulu lah, macam just dulu bertime. Okay. Just pergi day use, kadang-kadang staycation. So that is the spark lah. Baik. Good one. Aku rasa that's a good one. Terus? Kalau aku aku dengan skating. Asal lah ice skating. Itu pun spark apa kalau dia budak ice skating. Ice skating kesambat kepala butuh. Kurang ajar. Itu Okay. Sama-sama gila ais Okay, untuk aku Siul lah kau. takut Aku cakap ice skating je semua. Okay, tak ada benda lucah pun Siul. tak gila ais. Tak pelik ke? Tak lucah. Untuk aku aku dengan wife aku, kita ada jugalah keluar 2 orang ke apa kalau macam suruh mak aku tengokkan budak-budak kan. Tapi aku realise dah berapa kali kita buat benda tu, kita banyak lebih kepada asyik terfikir budak-budak buat apa selalu akan balik kat sana. So aku dengan wife aku, apa kita selalu buat is bila budak-budak dah tidur, kita akan we find TV series ataupun apa-apa yang pasal ada banyak season ni.
Oh, kan? yeah. Yang panjang cerita kan, satu hari kita jalan layan satu episod. So itu kira aktiviti yang wife aku selalu bikin. Jadi benda tu akan macam nanti kita, pasal berbual tengok, lepas tu nanti macam kita share kita punya views on the show or whatever kan. Buat podcast dah masuk Korea punya ni lah. Lepas tu kadang-kadang masuk balik English punya drama, masuk Melayu punya drama, tukar-tukar. So aku lebih kepada selalunya buat kat go do that lah. So that create a spark back somehow lah. Jadi instead of kau duduk kat sana, macam kadang-kadang kita there are times where kalau kita tak ada drama nak tengok ke apa-apa, kita budak-budak dah tidur, aku baring, dia main phone, aku main phone. Exactly. Aku kan baik tengok satu benda sama. We all agree that it happens a lot. Correct. Pasal aku akan Netflix, masalahnya kita dua-dua tengah baring, aku dengan phone aku tengah tengok aku punya series yang aku nak tengok. Dia tengah tengok dia punya series yang nak tengok. Lepas tu Lala tak communicate. Might as well we find something memang okay. Common Macam for example, aku suka tengok cerita-cerita Marvel. Aku kalau nak harapkan dia tengok cerita Marvel memang mimpi. Aku akan mungkin spend lebih time explain dengan dia ni karakter dia apa. Jadi aku pun jadi malas nak cerita kan. Dah kau ni dah nak curhat semua tak payahlah. Aku ni tak. Dia nak balik. Dia nak balik. Dia dah start curhat semua. Tak payahlah. Dia nampak dia nak balik. Kan tak boleh potong gitu. Okay, dah. Tok, cerita. Okay, go. Aku punya pula sama sikit dengan Feroz lah. Nami hati tu Nami hati. Okay. Bini aku ni jenis yang tak boleh jauh dari anak-anak. Okay. So very rare yang kita hantar anak-anak kat rumah mak bapak aku. Okay. So kita punya time is bila tunggu anak-anak dah tidur lah. Alright. Sneak out lah. Can say like that. Malam-malam kita tengok TV lah. Kita dua suka tengok movie. Lagi-lagi horror. Bila dah seram-seram, Jadi lah. Aku sekolah lagi seram ni. Dah seram-seram kau jadi tu lah. Seram-seram something like that lah. Seram-seram gisil. That's the spark buat. Kau dah takut-takut. Kau jangan tarik dia. Last nanti kau spark lah. Tak payah defensif sangat. Marah sangat. Macam spark gitu apa. Okay, bagus. Vicky? Kau kasih apa dia? Apa dia apa? Aku nak tanya dia tadi. Komputer. Aku pula jujur aku lost time dengan isteri, wife, because kita sibuk, dan aku have aku punya own personal punya masalah. Aku punya orang pula macam kalau aku behind this character. Jangan sedih, Big. Tak, dia aku behind the character aku as aku punya diri kan. Aku banyak berfikir dan aku ada banyak masalah yang aku have to settle. And aku banyak tak kongsi dengan isteri. Okay. Faham tak? So bila tak kongsi tu kita time jauh sikit. Betul. Tapi kalau selalunya aku cuba sekarang ni, aku cuba macam untuk bawa dia keluar, tengok wayang, buat yang benda-benda dating lah kan. Nampak sekali gambar Arab Street Arab Street. Kita cuba benda tu. Dan aku juga ada masalah peribadi yang aku harus perbaiki. Tapi Contoh tak boleh lah aib kan. Dah peribadi kan. Tapi aku rasa tak dia main dolphin. Tapi aku rasa benda yang aku seronok, tapi boleh kata macam fake lah kan. Okay, contohlah kalau kat Selat Fest, aku dengan dia dua orang jalan kan. Kalau aku karakter macam gini, bila aku jalan pimpin tangan tu, dia automatik tau. Dia rasa macam wife aku ni dia akan tarik tangan aku. Cakap ni aku punya husband tau. Dia bukan aku rasa macam aku fake kepada diri aku, tapi aku tahu dia jujur, dia macam sayang kan. Dia nampak macam ni husband aku. So aku rasa wife aku have done a lot of things yang on their part as a wife. And aku rasa she's the best wife ever that aku tak sanggup untuk tukarkan dengan wang duit ke apa. Cuma aku as a husband, aku rasa aku have a lot of things that aku nak kena perbaiki as a husband. Aku rasa dah betul jauh lebih, sangat. Betul. Betul lah. Betul. Betul. Tapi kalau sekiranya dia mendengar lah apa satu dua benda yang kau akan sampaikan kepada Oh dahsyat dia. Aku akan sampaikan benda yang aku cakap terima kasih selama bersama dengan aku. Tak payah lagu background, tak payah. Siapa? Tak payah. For the past 7 years kahwin, then after that I think a lot have changed kan. Aku rasa aku have failed, to be honest, aku have failed as a husband. Sebab
perjalanan terutama sekali perjalanan kau 4 tahun ni dia dengan aku, then after that a lot of things that happen. Aku rasa aku lost aku myself as a personal ni yang peribadi. Aku lost aku myself, but if my wife dengar benda ni, aku cakap dah banyak kali dia dengar benda ni, tapi aku cuba untuk perbaiki diri aku and to be the best for her lah. Itu je lah. Setiap kegagalan tu kita belajar. Betul lah. Kan kita akan belajar to be a better person. Tak gagal kita complacent apa? Betul. Tapi kalau selalu gagal pun tak best lah. Dia jangan gagal buat benda sama. Jangan saya tengok dolphin je. Betul. Okay, Ali kau boleh? Yo, aku yang start tadi. Betul, dia dah. Apa spark ni? Last kali lah sebelum Last kita pergi spark lah. Sabar. Mau tak dapat spark kat sana? Aku rasa last punya nasihat pada yang pakcik tu lah. Pakcik tu lah. Pakcik dah cukup-cukup lah. Kalau boleh tukar masjid lah. Bukan. Kalau boleh, macam aku cakap Bobby tadi, kau boleh tunggulah lagi 45 minit. Dah habis tengok puas-puas kat rumah. Kalau betul lah letaklah memang betul-betul tak boleh sangat lah 45 minit tu. Pergi kedai handphone, beli privacy film. Sekurang-kurangnya lah. Dari tepi tak nampak. Tapi kau tak impak dia apa? Dia dalam rumah Allah. Aku gurau. Alamak, Lee tak boleh ajak gurau. Menunggu solat Jumaat. Okay, alright. Dah tak awal dah bagus tu, Cik. Problem tu. Okay lah Cik, selamat Cik. Okay, Wik. Thank you for coming. Thank you for coming. But Thank you for layan kita. soalan ni. Apa dia? Soalan ni adalah, apakah motif Pop Big kat sini? Oh ya ke? Aku rasa aku dah ada title untuk episod hari. Okay. Title dia adalah Pop Big kena counselling hari. Bukan. Dia counselling. Tapi counselling tu semua gimmick tu. Dengan apa yang jadi dengan Kak ni semua, kita tengok apa sebab, Apa jadi dengan kau? apa jadi dengan Kak. Yang patut kau tanya pakcik tu apa jadi dengan dia. Masalah ni lagi besar. Masalah dia tu lagi besar. Okay. Sebab apa-apa yang jadi dengan Kak, lepas tu Pop Big kat sini. Apa pasal Okay. Apa pasal Ya ke? Itulah. Apa pasal Okay. Apa ni guys? Korang guess lah, korang fikir sendiri. Tapi last kali kepada pakcik tu, kalau just in case lah tu pakcik korang ke ataupun pakcik tu sendiri tengah tengok kat sini. Tak ada pakcik kau nampak di dua lagi. Di dua ekor. Pakcik kau nampak lagi, elak lah. Itu satu elak kalau boleh. Tapi apa-apa pun ni jujur Katel tengah cari pakcik untuk join second member. Alright. Pakcik ada Sebagai gosok. naughty corner. Naughty corner. Gosok dia. Aku takut nanti kau orang gitu. Nanti dah boleh kita nanti apa Pobi akan siapkan PMD punya corner. PMD punya. Tak payah spesifik. Jadi boleh masuk. Leceh. Okay lah, sekiranya kalau let's say viewers kita, mungkin ada kebanyakan yang dah tahu. Sekiranya last lagi yang tak tahu tentang Kartel, a little bit of Kartel, untuk follow kat mana and all that. Oh, Kartel orang saya pun dah tahu kot. Tapi boleh follow lah kat Tak payah action Instagram. sangat lah. Follow lah Kiwak kita. kerek sial. Follow lah Betul, kita kat saya. Instagram, TikTok. Tapi ramai yang DM aku. Aku rasa ni bila keluar? Ini Pertengahan Disember. Tengok editor bila dia edit. editor. awal Disember. Awal Disember. Kak dia rehat sekejap. So aku tak payah cakap banyak-banyak. Tapi terima kasih kerana support selama 4 tahun ni. Jangan lupa. So please lah guys, aku rasa aku dekat sini pun gonna make a statement. Aku rasa aku dah bilang benda ni. Kita kena support local industry kita, terutama podcaster-podcaster yang ada seperti Lepak Bapak yang lain-lain aja. Sebab kita main community ni very small. So kalau kau tak support dan kau tak nak masih malas lagi untuk subscribe di YouTube, macam mana budak-budak nak grow? So subscribe. Betul Subscribe guys, subscribe guys. Jadi last kali mungkin kita kasih satu sebab lah kenapa Pop B ada kat sini. Kita nak declare siapa editor kita. Tak payah. Tak payahlah. Kau dah cakap gitu. Aduh. Okay, senang dia macam gini. Syamsul nama dia. Aku ada kat Samsul cepat. Tak pun whole cut. Haji Ali kan. Haji Ali siapa kata? Yang main TikTok tu betul Haji Ali. PMD tu. Okay, Tak cincang. Ciao cincang. Bapa. Bugi bang. Yes, itulah perasaan kami. Bila orang dengar layan cerita dah sedap-sedap, tak tekan loceng. Tekanlah guys. Apa tunggu lagi ni? Gratis guys. Free.